Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak tahun 4, apa khabar semua? Mukadimah harap semua sihat dan cerialah berada di rumah. Okay, jadi hari ini sebelum kita memulakan kelas, kita sama-sama bacakan dahulu doa sebelum belajar. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan kelas dengan tajuk selesaikan masalah. Okay, anak-anak boleh membuka buku teks muka surat 97. Sebelum tu, saya nak terangkan kepada anak-anak semua, selesaikan masalah ni kita ada beberapa step lah untuk awak buat supaya mudah untuk awak menjawab. Biasanya selesaikan masalah ni kita ada petikan, awak kena baca kan, dan kita akan lihatlah beberapa cara untuk memudahkan awak menjawab dengan betul. Okay, so ada beberapa tips. Yang pertama, kita perlu baca soalan dengan teliti. Okay, baca soalan dengan teliti. Yang kedua, gariskan maklumat penting. Yang ketiga, gariskan kehendak soalan dan fahami soalan. Penting awak gariskan maklumat penting, gariskan apa yang soalan minta dan fahami soalan tu. Okay, seterusnya, fikir cara. Lepas tu selesaikan dan tulis cara pengiraan. Wajib tulis cara pengiraan sebab dekat situlah muallimah nak bagi markah. Okay, yang terakhir sekali kita akan semak jawapan. Okay, jadi kita kembali kepada buku teks. Okay, anak-anak semua boleh buka muka surat 97. Okay. Ini contoh petikan Jadi mukadimah ambil daripada selesaikan masalah ni, kita ada soalan pecahan, perpuluhan dan juga peratus. Okey, yang pertama, Santesh, Swi dan Lan, Santesh, Swilan dan Rokia mengumpulkan bahan kita semula. Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. 3 minggu ni pentinglah sebab kita nak tahu berapa minggu dia kumpulkan. Berapakah jumlah? Okey, bila dah dia kata jumlah, secara automatik kita akan terfikir dia adalah tambah jisim bahan yang dikumpulkan itu. Jadi dia bagi tahu ini jisim dia. Kita kena fahami soalan lah. Okay. Dia dah senaraikan jisim-jisim dia. Lepas tu dia kata kira jumlah. Bila kira jumlah, automatik kita akan tambahkan. Okay, bila masuk selesaikan, apa yang penting awak buat dulu ayat matematik supaya awak tak tertinggal nombor-nombor yang penting. Okay, dah buat ayat matematik ni barulah kita buat pengiraan. Okay, tulis dulu dia punya soalan ni. Okay, kemudian baru kita kira satu-satu. Okay, dalam pecahan, paling mudah kita selesaikan dahulu nombor bulat. Contohnya 2, 4 dan 3. Kita asingkan siap-siap. Kita dah asingkan dia. Kita tulislah 2 tambah 4 tambah 3. Lepas tu baru kita tulis pecahan. Tambah 1/2 tambah 1/5. Okey. Lepas tu kita tambah seperti biasalah. 2 tambah 4, 6. Tambah 6 tambah 3, 9. Okay, tulis dahulu 9. Okey, dah selesai nombor bulat dekat depan, kita kira pula pecahan. Okey, kalau kita tengok pecahan ni, dia tidak sama penyebut. Jadi kita kena pastikan dia sama penyebut dahulu, baru boleh tambah. Okey, jadi kita 1/2 ni kita darabkan dengan 5, tambah 1/5 darab dengan 2. Okey. Sama dengan 9 tambah 5/10 tambah 2/10. Bila penyebut dah sama, baru kita boleh tambah seperti biasa. So jawapan dia 9. Lepas tu kita ambil 5 tambah 2 ni sama dengan 7/10. Bawah ni kekalkan dia. Okay. So
So lepas kita nak semak tu, kita boleh semak cara macam ni. Ataupun kita semak sahaja pengiraan kita sama ada tambah tu betul ke tidak, pecahan tu betul ke tidak, jawapan tu betul atau tidak. So jawapan dia adalah 97/10 kilogram. Okey, seterusnya kita masuk kepada perpuluhan. Saya terus buka muka surat 99. Okey, kita baca dengan teliti dulu. Lepas tu gariskan terus kehendak soalan dan apa yang pentinglah, maklumat penting. Jadual menunjukkan jarak pergerakan 3 buah kereta. 3 buah kereta ni penting. Belon yang dibina daripada bahan terbuang. Hitung beza. Bila dia kata beza, kita kena tolak. Hitung beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Istin. Okay. So dekat sini, walaupun dia nak Pythagoras dengan Istin tu, awak kena tengok juga jadual ni. Sebab jadual ni penting. Okay, Istin 2.15 meter. Pythagoras 1.15 meter lebih daripada Newton. Maksudnya kita kena tambah 2 ni. Barulah dapat Pythagoras. Okay. Newton 3.1 meter. Okay, jadi apa yang kita perlu buat? Kita dah gariskan isi penting semua. Kita fahami apa yang soalan nak sebenarnya. Okay, bila kita tengok soalan nak, okay, dia bagi telah Newton. Lepas tu Pythagoras ni dia tak bagi lagi berapa dia punya jarak pergerakan. Jadi, apa yang kita perlu buat, dia akan ada 2 operasi lah. Tambah dan juga tolak. Okay, tambah untuk kita tahu berapa Pythagoras punya jarak. Tolak untuk kita tahu berapa beza Newton dengan, berapa beza Pythagoras dengan Istin. Okay. So dekat sini dia dah minta lukiskan gambar rajah supaya awak lebih nampak. Okay, Newton ni 3.1 meter. Pythagoras ni lebih. Jadi dia kena tambah. Okay, so 3.1 meter tambah 1.115 meter. Okay, lepas tu baru kita tolak 2.15 meter. Okay, jadi tambah dan tolak perpuluhan ni sama sahaja macam tolak biasa. Cuma awak kena pastikan perpuluhan tu jangan lupa tulis. Titik perpuluhan tu wajib tulis. Okay, 3.1 sifar kena letaklah sebab dia ada belakang ni ada lagi nombor. Tambah 1.15. Tambah seperti biasa. Okay, sifar tambah 5, 1 tambah 1, 2. 3 tambah 1, 4. Okey, titik ni jangan lupa tulis Okey, dah dapat 4.25. Ini adalah jarak Pythagoras. Jadi kita nak tengok beza dengan Istin tadi. 4.25 tolak 2.15. Tolak pun seperti biasa. Macam awak tolak biasa. 5 tolak 5 sifar, 2 tolak 1, 1. 4 tolak 2, 2. Titik perpuluhan jangan lupa tulis. Okey. So beza jarak pergerakan antara kereta Pythagoras dengan kereta Istin ialah 2.1 meter. Okay, jadi setiap apa yang ada dalam soalan adalah penting untuk awak baca dengan teliti. Okay, seterusnya kita masuk kepada peratus terus. Muka surat 100 Okey, yang ni tengok ni, dia kata garis maklumat penting. Macam saya bagi tahu tadi, garis maklumat penting supaya awak tak tertinggal dia punya soalan. Okay, Kelab Matematik menerima sumbangan sebanyak RM280 Malaysia. RM70 digunakan untuk membeli barangan taman matematik. Kira peratusan wang yang digunakan. Okay, bila soalan dia peratusan, jangan lupa simbol peratus pada akhir jawapan. Okey, kalau awak tinggal, akan kuranglah markah awak. Okey, jadi kita tengok yang dia dah gariskan. RM280 ni sumbangan yang Kelab Matematik ni dapat. Okey, RM70 digunakan. Jadi 70 per 280 darab 100 peratus lah. Okay, untuk kita dapat peratusan.
Okey, apa yang perlu buat? Okey, kita buat semula pengiraan seperti inilah jalan kira ni. Okey, jadi sebenarnya kita selesaikan dahulu. Okey, 280 ni kita kena bahagi dengan 70. Tapi kalau awak ingat, saya ada sebut sebelum ni, sifar ni kalau ada sifar bawah ni, potong je. Dah mudah. So, kita hanya perlu bahagi 28 bahagi 7. So, 28 bahagi 7 berapa? 4. Kita tulis 4 kat bawah ni, 1 kat atas. Potonglah sebab dia dah selesai. Okay, so sekarang ni 100 pula kena bahagi dengan 4. Jadi awak buat sahaja bentuk lazim kat sebelah ni. Kalau awak rasa macam, saya tak tahulah Mukadimah kalau nak kira terus kan. Jadi buat je sebelah ni. 100 bahagi 4. Okay, dalam sifir 4 ada 10? Tak ada. Yang paling hampir dengan 10 adalah 8. So kita tulis 8 kat bawah ni. 2 dekat atas. 10 tolak 8. 2. So kita turunkan sifar pula. Jadi 20. Dalam sifir 4 ada 20 tak kelas? Ada. 5. Okay, tulis 5 dekat atas. Tolak 20. 20 tolak 20. Sifar. Okay. So, jawapan dia adalah 25%. Jangan lupa letak peratus, simbol peratus tu. Okay, so Mukadimah rasa setakat tu sahaja kelas kita hari ini. Okay, disebabkan awak akan bercuti nanti, jadi awak perlu buat uji diri soalan nombor 2, 3 dan 4. Okay, tulis dalam buku tulis. Kalau tak faham, boleh PM WhatsApp Mukadimah. Okay, tanya apa yang awak tak faham. Okay, so Mukadimah minta maaf kalau ada kekurangan. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.